wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersua kembali pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ayuh anak-anak, apakah ini maksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dan dalam bentuk bahasa Arab, dan membacanya merupakan satu ibadah. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira yang terletak di gunung iaitu Jabal An-Nur yang terletak lebih kurang 3 km dari kota Mekah. Ketika Nabi diturunkan wahyu, Nabi berusia 40 tahun. Sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke Gua Hira untuk beribadah dan mengasingkan diri daripada kaum Arab jahiliyah. Wahyu bermaksud kalam Allah, iaitu kata-kata Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Ayuh anak-anak, kita tengok tentang sejarah penurunan Al-Quran. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta baginda membaca Iqra ya Muhammad, tetapi Nabi Muhammad menyatakan bahawa baginda tidak pandai membaca, sehingga Jibril mengulang arahan tersebut sehingga 3 kali dan Nabi Muhammad masih menyatakan bahawa baginda tidak boleh membaca, dan akhirnya Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkannya membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Ayuh anak-anak, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran diturunkan melalui 2 peringkat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan peringkat yang kedua iaitu diturunkan secara beransur-ansur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Tempoh penurunan Al-Quran sebanyak 23 tahun dibahagikan dalam 2 keadaan, iaitu 13 tahun diturunkan di kota Mekah, sebanyak 86 surah diturunkan. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah dinamakan ayat Makkiyah kerana ayat tersebut diturunkan di tempat di kota Mekah. Ayat ini diturunkan sebelum hijrah. Ayat ini menerangkan tentang akidah, iaitu ketuhanan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan sebanyak 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat ini dinamakan ayat Madaniyah kerana diturunkan di Madinah. Terdapat 28 surah
yang diturunkan di Madinah. Ayat ini diturunkan selepas hijrah Nabi ke Madinah. Ayat ini menerangkan tentang hukum hakam dan halal haram berkenaan dengan Islam yang terdapat di dalam Al-Quran. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan memahami Al-Quran kerana di dalamnya terdapat banyak pahala. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di dalam Al-Quran apabila kita membaca satu huruf, kita akan digandakan sebanyak 10 pahala. Jikalau kita membaca lebih banyak, maka lebih banyak pahala yang akan kita dapat. Jadi, marilah sama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, menghayati dan menghafalnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Al-Quran merupakan mukjizat teragung daripada Rasul-Rasul terdahulu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita sebagai petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa, iaitu kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membacanya merupakan satu ibadah, satu tuntutan kepada kita bahawa membaca Al-Quran kita akan dapat pahala. Dan Al-Quran adalah syafaat bagi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di akhirat kelak. Al-Quran merupakan sumber untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat pelbagai pengajaran dan peristiwa lalu melalui nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran. Ayuh kita anak-anak, kita fahami dan kita hayati apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita melalui Al-Quran. Ayuh anak-anak, kita tengok adab membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, kita hendaklah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala suci daripada hadas kecil dan hadas besar, bersiwak iaitu menggosok gigi dan berwuduk. Adab semasa membaca Al-Quran, kita hendaklah berpakaian bersih dan menutup aurat, menghadap kiblat dan tinggikan kedudukan Al-Quran. Dan kita hendaklah membaca ta'awuz iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kita hendaklah membaca Al-Quran dalam keadaan bertajwid, tartil dan tertib dan penuh penghayatan. Adab selepas membaca Quran, kita hendaklah berdoa meminta supaya Allah merahmati dan semoga Allah merahmati kita selalu, dan kita hendaklah mengucap Al-Quranul Karim. Setakat itu saja tazkirah daripada Ustazah, dan Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan ini dapat manfaat kepada kita semua, dan apa yang terkurang itu adalah daripada kelemahan Ustazah sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.